Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung balik bacaan kita. Nak buat apa? Dia buat apa? Nak buat Sama. Nak dah ubah. Dah buat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan apabila dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, tentu duduk atau rusuk. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, sambung balik tentang. Dan apabila engkau yakni musalli, orang yang sembahyang. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud ni rukun. Cara duduk dia duduk iftirash. Duduk antara dua sujud ni duduk iftirash. Duduk cara tu sunat. Sunat duduk cara tu, tapi duduk tu rukun. Mana ada dua orang. Ni dapat sunat duduk macam ni, cerita dah buat itu cerita sekali. Duduk antara sujud dia kena duduk iftirash. Ni duduk antara sujud. Duduk iftirash ni duduk di atas tapak kaki kiri ni, kemudian pacak macam ni. Yang boleh pacak lah. Kalau pacak macam ni boleh ke iftirash. Keadaan duduk ni dapat pahala sunat, dan duduk ni rukun, duduk antara bersujud. Jadi duduk macam ni, duduk antara bersujud. Tak tahulah, tak sebutlah kitab ni. Yang kitab kita tu buat dalam kitab lain. Orang yang duduk macam ni, wallahu'alam lah, dapat pahala iftirash. Sebab dia kata iftirash dia macam ni. Kalau orang duduk macam ni tak nama iftirash, duduk macam ni pun tak nama iftirash. Tapi duduk ni jadi wajib, sunat tak dapat. Sos sembahyang, kalau iftirash duduk macam ni. Jadi duduk iftirash ni tak kalau duduk dua di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal, iftirash juga. Dan dia ada tiga duduk. Duduk istirahat ni, lepas tu duduk istirahat. Duduk istirahat ni lepas daripada sujud yang kedua. Di sujud yang kedua, kemudian kita nak bangkit rakaat yang kedua, kita duduk dulu, kemudian kita bangkit terus. Duduk dia pun duduk iftirash walaupun sah. Duduk iftirash. Jadi kalau duduk iftirash tu kita dapat pahala sunat. Duduk ketika duduk di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tu rukun. Jadi duduk antara dua sujud pun duduk iftirash. Duduk tahiyat awal pun duduk iftirash. Tapi duduk bagi tahiyat awal itu sunat apa? Duduk bagi
duduk kerana membaca tahiyat awal itu sunat abad. Dan membaca tahiyat awal itu juga sunat abad. Tetapi cara duduk iftirash itu sunat. Kena faham? Saya kira faham kata duduk tahiyat awal itu sunat abad. Bukan duduk iftirash. Dia jaga benar tu tak ada buang. Dia macam rukuk sembahyang. Duduk di dalam rokok ada tomat tinam, duduk dalam i'tidal tomat tinam, duduk dalam antara sujud tomat tinam, duduk sujud yang kedua pun ada tomat tinam. Tomat tinam tu kita sempurna rokok, sempurna sekali tomat tinam kan. Dia tak sebut lah. Tapi di dalam duduk antara sujud ini keadaan duduknya duduk iftirash, tapi hukum duduk antara sujud itu adalah hukum. Yang itu kita kena ingat. Jadi kalau kita duduk lain daripada iftirash, kita tak dapat sunat. Cuma semayang karena kita duduk antara sujud. Jadi duduk antara sujud ni dia nak kena beza dengan duduk tahiyat awal. Tahiyat awal juga duduk. Jadi duduk serupa juga, cuma duduk tahiyat awal baca tahiyat. Duduk antara sujud, duduk di antara selepas daripada sujud yang pertama. Tapi duduk tu sama. Tapi duduk yang sama itu kita nak kena bagi beza. Sebab itulah duduk antara sujud tu rukun yang pendek. Tak boleh duduk lama. Siapa duduk sampai setengah jam, siapa duduk sampai 5 minit, batal. Duduk sampai 5 minit. Duduk antara sujud tu duduk. Sebab duduk sedap duduk antara sujud ni. Dia duduk lebih daripada 2 minit pun batal. Sebab rukun dia pendek saja. Sekadar mana? Sekadar membaca doa yang ada di dalam. Sekadar membaca doa yang ada di dalam duduk antara sujud saja. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Kalau tengok dalam kitab Hidayatus Subyah tu, tak silap Hidayatus Subyah atau Isyarafah, dia kata tidak melebihi qadar membaca tahiyat awal. Kata tu dia. Kalau lebih lagi, batal sebab dia pendek. Sebab apa dia kata pendek tadi ni? Sebab dia nak membezakan di antara dua duduk. Satu duduk tahiyat, duduk antara sujud. Yang kedua duduk tahiyat awal. Kalau kita boleh duduk lama, tak ada beza. Tahiyat awal dengan duduk antara sujud. Sebab tu dia ada lagi waktu berdiri. Waktu berdiri pun sama juga. Kita berdiri bagi sembahyang tu, kita boleh berdiri lepas daripada Fatihah, nak ambil satu juzuk Quran ke, 2 juzuk Quran ke, lama mana awak diri panjang subuh diri itu. Tetapi bila kita rokok, kita berdiri balik jadi i'tidal, dia tak boleh berdiri lama lah. Kalau diri lama masa tu, batal sembahyang. Baik, itu rukun yang pendek. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, mengucap, yakni membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Warfa'ni tak ada satu. Tuan-tuan nak buat apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Di sini dia buat warzuqni wajburni wa'afini wa'fu'anni. Dalam tu kita baca Rabbil firli, ya Allah ya Tuhan aku. Rabbi ighfirli. Tapi kita baca tu pun baca Rabbil firli lah. Rabbil firli, ya Allah ya Tuhan aku, ampunkanlah dosa aku. Warhamni, berilah rahmat kepada aku. Warzuqni, dan berilah rezeki kepada aku. Wajburni, tutuplah kesalahan kelemahan aku. Warfa'ni, angkatlah darjat aku. Warfa'ni, tak ada situ. Wa'afini, berilah sihat kepada aku. Wa'fu'anni, maaflah kepada aku. Maaflah aku. Itu kita minta. Tak kala kita baca doa duduk di antara sujud. Kalau 4 rakaat 4 kali lah. Jadi bagi orang yang sembahyang, tak sembahyang dia tak baca.
Jadi kita jangan tak baca, tak apa sunat. Jangan baca. Tak sunat pun baca. Tak kira tahu berbaca wajib, hak sunat tak baca. Kalau kita tak baca doa di waktu ngarik lagi, tadi ini kita tak baca doa ni. Katalah kita tak baca, kita boleh buat apa? Habis. Takkan kita nak sembahyang ngarik lek tapi kita tak baca? Esok ada lagi ngarik Ustaz. Esok tak ada lek dah, tak ada lagi. Sekali ya, kita makan ngarik yang ini bagi sekali. Tak bagi ya. Esok ni bagi hak lek. Dia lalu sekali yang ngarik. Esok lagi, esok tak ada lek. Kita kena ingat. Sebab tu kita baca sesiat. Kalau kita tak baca lagi. Baik. Maknanya, ampunkan daku, hai Tuhanku, akan kesalahan aku. Minta ampun. Minta ampun sungguh. Dan kasihanilah olehmu. Dan kasihanilah olehmu akan hambamu yang khati'ah. Kasihanilah olehmu ya Allah, hambamu yang khati'ah. Yang khati'ah ni yang banyak buat salah. Itu khati'ah. Bila sebut kasihani itu, kita ingat bulan Maulidul Rasul dan selawat tu. Selawat tu fadilah besar. Bila sebut kata warhamni rahmat tu selawat. Selawat ni daripada Allah turun kat kita bagi rahmat. Daripada kita ke Nabi nama doa. Itu selawat. Jadi selawat ni kita minta rahmat. Nabi kata man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat di atas aku satu kali, maka menselawat di atasnya oleh Allah, yakni Allah memberi rahmat kepada orang yang selawat kepada Nabi sekali itu asyra 10 kali. Siapa yang selawat di atas aku 10 kali, maka mensalawat Allah Ta'ala di atasnya 100 kali. Siapa yang salawat di atas aku, kata Nabi, 100 kali, maka mensalawat oleh Allah Ta'ala kepadanya 1000 kali. Siapa yang salawat di atas aku 1000 kali, Nabi kata, lam tamassuhun nar, tidak menyentuh api neraka. Besar, bagaimana? Sebab tu bila sampai bulan Rabiul Awal ni, kita sambut Rabiul Awal kerana kita dapat solawat. Ni tak pakai lagi, tak mau solawat lagi. Solawat sekali, solawat 10 kali, solawat 100 kali. Kalau kita tak boleh buat, tuan-tuan buat dalam bulan Rabiul Awal ni, sehari 100 kali. Contoh panjanglah Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik buat. Itu 100 kali, esok buat 100 kali, jadi 1000 kali. Lam tamassuhun nar, tak menyentuh api neraka. Orang tu tak kena api neraka, Nabi kata. Tapi kena sembahyang, kalau tak dengan selawat juga kena sembahyang juga. Kena tutup aurat, kena buat amalan yang lain. Kita ambil berkat daripada bulan Maulidul Rasul. Nabi kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kasih kepada aku adalah ia bersama aku dalam syurga. Kasih kepada Nabi, ikut sunnah dia, selawat kepada Nabi banyak-banyak. Itu tanda kita kasih kepada Nabi. Tuan-tuan, orang kafir dia saja cari pasal. Memperancis hina Nabi kita. Kita Perancis, tapi bukan semua orang Perancis dengan hina Nabi kita tu. Senang ya lepas hina Nabi kita. Dia betul sebab apa dia berani hina? Sebab dia betul dah orang Islam dia lemah. Dia test sikit nak tengok apa mana. Tengok dah, orang saja tak boleh buat. Tuan-tuan dia hina ni. Sebab orang Islam tidak ada kekuatan. Sebab tu dia berani. Dia hina di Malaysia pun lepas. Dia hina tamah dia duduk di negeri dan negara dia hina. Hina Nabi, hina agama kita. Hina Nabi, hina umat Islam.
Karena mulianya kita dengan sebab Nabi. Yang kita tak boleh taruh nak boykot, tak boleh juga akredit. Bahawa nanti hak molek-molek, tak kira elok tak elok. Dan kita boykot tak bagi perkasa. Ya, duk hina Nabi kita. Kita orang hina bangsa kita pun. Jangan. Ya, kita malak tu bangsa. Kita sayang kat bangsa kita. Tapi kalau hina kat agama, kita kena jaga. Kena perasa sikit. Tanda kata kita kasih kepada Nabi. Sebab Nabi inilah yang bawa segala-galanya kepada kita dalam dunia. Kita boleh jadi macam ini Nabi. Boleh duduk umum masjid ni Nabi. Tuan-tuan. Kita boleh duduk umum masjid ni Nabi. Kita nak duduk di dalam alam barzakh nanti pun kita nak tumpang benar Nabi bawa. Di akhirat nanti kita akan dapat syafaat Nabi. Kita akan dapat syafaat Nabi. Di akhirat ni hari yang tidak yaumala yang fa'umalu wala ban illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu manusia ni tak boleh nak apa. Tak manfaatlah anak pinak harta benda apa semua tak. Melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi kita tengok ada tiada di antara perkara yang sebut kepercayaan hari kiamat itu, hari akhirat itu dia bagi syafa'atul kubra. Maksudnya pertolongan hari itu Nabi saja yang boleh tolong. Orang lain tak boleh. Nabi saja. Dari Nabi Muhammad. Cerita dalam satu hadis. Tuan-tuan tengok hadis penawar hati susunan Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Tak silap hadis yang berupa 7 dan 7, 8 kot tu lah tuan-tuan boleh tengok. Dia kata golongan yang disekat oleh para malaikat tidak sampai ke telaga Kausar Nabi. Mereka ni golongan yang tak boleh sampai kepada Nabi. Di akhirat apabila berlaku syafaat, Nabi akan panggil umat dia. Mari kita minum air telaga Kausar ni. Air telaga Kausar ni pula luah. Tak tu nak cerita luah dia. Dia ketulislah beribu-ribu kilometer, tak kira lah, tapi luah. Dan cepok dia tadi ni seperti mana bintang di langit, banyaknya tak terhingga. Dan manisnya lebih manis daripada madu. Dan putihnya lebih putih daripada susu. Apabila Nabi panggil umat dia, orang yang minum. Sebab apa Nabi suruh minum? Tak boleh dia tak minum. Sebab manusia dia duduk di mahsyar ni, matahari duduk sedekat dengan kepala. Di mahsyar ni manusia tak larat nak duduk. Letih dah masing-masing. Tak mau duduk dah di mahsyar. Jadi nak boleh hilang serapuk, nak boleh hilang geluh besar, Nabi bagi minum air telaga Kausar. Bila minum air telaga Kausar tu, hilang dahaga semuanya. Selama-lamanya hilang dahaga. Hilang dahaga. Dan hilang juga hak susah payah. Hak rasa geluh besar, rasa takut, rasa apa di padang mahsyar tu hilang dengan sebab minum air telaga Kausar. Kita hidup kali kedua tu bukan nak minum, bukan nak makan, tetapi Allah sediakan. Walaupun tak minum, tak makan, tetapi Allah memberi kepada seseorang tadi mengikut amalan masing-masing. Di situ di mahsyar tu mungkin berlaku dahaga yang bersangkutan. Ada hak rasa lapar tapi itu bukan kerana nak makan lapar, kerana dahaga. Tetapi Allah Ta'ala janjikan haud itu kepada Nabi. Kolam haudun. Dia panggil haud. Haudun, kolam Nabi kita. Ini wajib kita kena beriman. Di antara benda yang kita sebut beriman pada hari kiamat dalam rukun iman itu adalah percaya kepada Nabi kita bahawa Nabi kita ada haud. Kalau orang tak ada doa, bermakna tak sah akidah dia. Dia menolak kepercayaan rukun iman. Nampak tuan-tuan? Baik. Bila Nabi panggil malaikat, ada satu golongan tu dia gitu. Ditahan malaikat. Nabi kata, duk tahan buat apa? Itu umat aku. Lepaslah mereka mau minum. Nabi nak pergi. Kata malaikat, orang ini adalah mereka yang berpaling daripada ajaran.
Orang yang berpaling, orang yang tak mau ikut sunnah Muhammad. Oh lagu tu terpaksa Nabi aku. Karena orang ni orang yang berpaling daripada sunnah Nabi. Orang yang masa hidup dalam dunia tak sayang kat Nabi. Nak buat muluk tak mau buat. Takut bid'ah. Kau duduk seorang-seorang. Kita sebut Maulid Rasul ni kita buat. Imam Syafi'i pun kata, takkan kita nak ikut dia hak sembahyang saja. Imam Syafi'i kata apa? Barang siapa yang mengadakan majlis jamuan, minuman, majlis-majlis bagi beri makan kepada orang-orang muslimin, majlis itu ada baca tentang Maulid Rasul. Tujuan majlis tadi ini dibuat untuk membesarkan dan memuliakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah bangkitkan dia bersama dengan para salihin, siddiqin dan syuhada. Nah, tuan-tuan, kalau kita bangkit bersama dengan apa? Kita nak. Pasti kita bangkit, pasti kita akan hidup. Tapi kita nak bangkit dengan siapa? Kita nak bangkit dengan orang yang baik-baik, nabi-nabi dan soleh. Kita tak mau bangkit dengan Korun, kita tak mau. Kita tak mau bangkit dengan Haman, kita tak mau bangkit dengan Fir'aun. Kita nak bangkit dengan para syuhada. Jadi kita kena korban sikit diri kita ni. Bila ada sambutan Maulid Rasul, tuan-tuan, bubuh pilah RM1, RM2. RM1, RM2 bubuh. Nak bagi jadi Maulid Rasul. Besar fadilat dia. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang membesarkan hari kelahiran aku adalah aku, kata Nabi, syafi'an lahu, memberi syafaat, yakni memberi pertolongan kepada dia pada hari kiamat. Itu besar. Sebut sikit dan kebahagiaan tu. Tak ada cara jalan lain kan? Lebih lagi daripada sembahyang kita ni, kita selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup pendek pun tak apa. Kita selawat kepada Nabi. Baik kita sambung balik kita. Sikit. Maknanya, makna Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'afani, maknanya ampunkan aku, hai Tuhanku, akan kesalahan aku, dan kasihani olehmu ya Allah akan hambamu yang khati'ah, yang banyak buat salah lah khati'ah ni, dan beri rezekikan olehmu akan aku minta rezeki, dan jabarkan, yakni tampung, tutup akan dhaifku, yakni kelemahan aku, minta tutup kelemahan kita akan boleh buka, kita tutup dan kita bertobat kepada Allah SWT. Dan tunjukkan aku, yakni berilah hidayah kepada aku akan jalan yang sebenar, yakni jalan yang betul, dan afiat akan aku, afiat yakni berilah kesihatan kepada aku. Itu baru tempatnya minta rezeki dalam sembahyang, minta afiat sihat dalam sembahyang, minta maaf dalam sembahyang, minta keampunan dalam sembahyang. Banyaknya minta semua. Ya Tuhan, Tuhan tu tempat minta, tempat tumpuan hamba. Minta kalau kat Tuhan. Minta. Nak minta apa-apa semua minta. Sebab Allahus Somad. Allahus Somad, Allah tempat tumpuan minta. Nak minta bagi sihat pun minta dalam sembahyang. Nak minta rezeki pun minta dalam sembahyang. Nak minta lega penyakit pun minta dalam sembahyang. Semua Tuhan boleh buat. Tuhan Maha Kaya. Bila kita banyak berdoa ni, tu kita duk mengaji qiyam ta'ala bi nafsi itu tuan. Nak cerita kat tuan-tuan, sifat qiyam ta'ala bi nafsi itu maksudnya Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Itu maksud berdiri dengan sendirinya. Qiyam ta'ala bi nafsi itu. Jadi Allah Ta'ala tak berhajat kepada sesuatu yang lain untuk ditumpang dan sebagainya. Jadi menunjukkan Allah Ta'ala kaya. Bila Allah Ta'ala kaya, dia tak tumpang, tak berhajat kepada sesuatu pun. Itu sifat Allah yang sempurna tu.
Tak berhajat kepada sesuatu pun. Hidup dia tak berhajat kepada yang mengadakan dia. Hidup dia tidak ada permulaan. Hidup dia tidak ada kesudahan. Dia hidup dengan sifat penghidup. Bukan dia hidup dengan nyawa. Bukan dia hidup dengan udara. Dia hidup ni hidup dengan sifat penghidup dia. Tak berhajat kepada sesuatu pun. Dunia ni hak dia. Alam ni hak dia. Langit dia. Kursi pun dia. Tuhan Rahman alam arsyis tawa. Tuhan yang memerintah atas. Tak Tuhan lakukan. Minta kat dia. Minta kat dia. Jadi bila kita faham kata Allah tu tak berhajat kepada sesuatu, Allah tu maha kaya, nyatakan hajat kita kepada Allah. Minta. Tuhan kaya tak habis. Minta. Bagi tengah malam minta, pagi minta, tengah hari minta, petang minta, maghrib minta, isyak minta. Sebab Tuhan kaya. Tak habis. Nak minta lega penyakit Allah. Sebab tu Ustaz tu sebut lah. Kita duk semayang tu tak jadi kat kita. Tak jadi macam mana? Mari Covid, doa harap ubat lega. Tak minta tolong Tuhan rasa. Kita ada main masjid ni ada lah buat semayang hajat. Sebab apa? Kita nyatakan hajat kita kepada Allah. Tuhan sahaja yang boleh memberi kesembuhan. Beserta dengan usaha kita. Bukan ubat. Bukan teknologi ni. Bukanlah orang panggil ubat ni kepakaran ni saja. Bukan dengan sebab usaha kita yang nak menghilangkan penyakit ni Allah. Maka wajib di atas hamba tadi bermunajat, minta tolong kepada Allah Ta'ala di atas ni. Jangan ada bentuk syirik sikit pun dalam hati kita. Sebab tu kita duk kata, ya Allah, kadang tak masuk. Kita duk kata, ubat mana? Ada lagi kan? Nak jumpa ubat. Ni tak mari-mari ubat lagi ni. Penyakit tak hilang lagi ni. Sebab ada di kalangan dalam hati manusia ni, dia masih berharap benda lain tak harap Tuhan. Terus sembahyang kita tu kita kena ingat bahawa dalam sembahyang ni ada segala-galanya kita minta. Dan maafkan daripada aku, minta maaf dalam sembahyang. Maka apabila kau duduk tasyahud dan membaca tahiyat, maka engkau baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat jamak daripada tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa dia? Maknanya hendaklah engkau ingat, maknanya kekal kerajaan Allah selamanya itu bagi Allah yang mempunyai sembahyang yang 5 waktu. Tiada sayukianya bahawa disembahyangkan melainkan baginya. Dia pun makna maksud je lah. Makna maksud je. Kalau makna dia betul tu, dia alih bahasa lah. Ni makna dia maksud. Dia kata makna tahiyat itu maknanya kekal kerajaan selamanya itu bagi Allah, milik Allah. Kerajaan pemerintahan. Maknanya kerajaan at-tahiyyatul mubarakat. Tahiyat itu makna segala penghormatan, segala kebaikan, segala penghormatan. Tapi benda yang besar sekali. Al-mubarakat segala yang baik-baik, segala yang berkat-berkat, segala yang as-salawatu thayyibah, segala salawat, segala rahmat. Salawat, rahmat. Kita pun salawat itu maknanya salawatut thayyibatu lillah. Dia pun kalau sini dia pun dengan makna apa ni sembahyang 5 waktu lah. Salawat, rahmat itu thayyibat dan segala solihat. Thayyibat dengan makna as-solihat lillahi ta'ala, milik Allah. Tapi tak apalah dia pun makna sini. Maknanya kekal kerajaan selamanya itu bagi Allah, yakni milik Allah. Yang mempunyai Allah itu yang mempunyai sembahyang 5 waktu. Tiada sayugianya, yakni tiada sepatutnya bahawa disembahyangkan malaikat baginya. Maksudnya tiadalah kita nak sembahyang tu kerana yang lain, maka kita buat sembahyang tu kerana Allah. Kenapa? Tuhan ini memiliki dunia. Kerajaan ni maksudnya
Tuhan yang memerintah dunia. Merintahlah tu mana dunia ni. Boleh merintah, Tuhan saja boleh merintah dunia. Kita merintah daerah, merintah negeri boleh lah. Tu pun tak tahu lah untuk pemimpin macam-macam. Kan? Tuhan yang merintah dunia, merintah macam mana? Bagi hidup, bagi mati, bagi rezeki, bagi turun hujan, bagi tumbuh pokok, bagi bunga, bagi buah. Ni untuk jaga kita ni, kita boleh gerak sana, boleh pergi sini, buat kerja ni, boleh tidur, boleh rehat, boleh apa semua. Itu kerja kerajaan Tuhan semua. Itu kerajaan Tuhan. Kita bergerak ni pun Tuhan, itu kerajaan. Kita tak ada duit, minta dia. Betul tak? Sungguh kau ustaz tak ada duit minta dan kau ustaz ada minta kat orang lain lah. Dah, minta dia Tuhan. Malam tu kita minta dia dulu, esok boleh turut beli. Kita mari ajak dulu semua. Kita mari kita tengok orang ni boleh duit kat aku ni, aku nak buat masjid, aku nak buat mana. Kita ya Allah, sembang dia, tanya nama dia apa semua, duduk di mana. Kita tu ada orang ada duit, mana siap. Kita mari ajak. Kita mari ajak minta dia buat duit dia lagi, kita nak buat surau, nak buat masjid tu. Dia betul minta kat Tuhan tu. Jadi bila kita minta kat Tuhan, Tuhan pun doa kita tadi, masuklah hati dia. Ada apa? Boleh 3,000 nak kipuh tanah, kipuh pun tak saya. Ada dia tak. Itu Tuhan, kata Tuhan dia. Kalau Tuhan tak buka hati dia, ni dia, kalau dia duduk di burung ni, dia nak pergi sampai di set tu berapa biji pondok, berapa biji tafiq, berapa biji masjid. Tentulah dia akan berhenti di mana-mana tempat ni. Di sini juga perlu kebajikan. Dia tak janji. Sebab dia, bila Tuhan buka kat dia nampak. Sebab tu semayang hajat, kita pakai awal-awal kita semayang hajat, tu anak panah. Anak panah. Kalau kena nanti, Tuhan berharap. Jadi anak panah macam ni, kalau Tuhan terima, siap dia kena buat lagi. Dia tak boleh doa. Kita minta dia Tuhan. Minta dia Tuhan. Tu cara dia lah, bukan kata anak-anak dia doa dia hajat, orang mati dah. Maka pun doa kita tu, dia kena buat lagi kat kita. Dia tak boleh kita lain. Sebab kita minta dia Tuhan. Tak kira tuan-tuan takut lah, tengok saya tak kira balik Maya hajat, atau nak pergi duit kat dia, tak cerita ada. Tutup pulang lah kat tuan-tuan, dan lawak lah tu. Tapi ada hajat ke Tuhan tu, kita minta sembuh. Tak ada duit nak buat macam mana? Bulan ni pun tak ada duit semua, kita nak pergi cerita kat siapa? Nak pergi cerita kat orang, dia bagi RM10, tak selesai kat kita rasa. Melainkan duduk seorang-seorang nak buka tu, Tuhan tolong rasa mata lah Allah mana merisak tolong aku ni. Tapi dia bagi semua. Ustaz pernah ni, Ustaz duk buat, tapi cerita sikit lah. Jadi boleh kongsi cerita boleh lah nak kata. Duk buat, kata hari ni, kita tak ada duit yang sore, saya kira dia pun nak main duit RM5,000. Tak ada duit. Duit kunci, panah kereta wajar tu, panah kunci. Panah. Lepas tu dia siap, orang pun siap, semua dia minta pergi sungai tadi, kita tengok lah, buat dalam bank cukup pandor, biar keluar lagi dia pun nak ambil. Tak ada nak naik kereta ni. Kereta maybe bagi berarti RM5,000. Lepas tu kata, RM5,000 ni, dia tak apalah, tak buat apa. Tunggu Ustaz, tak, saya ada kerja, saya nak kira. Gitu, risik pun tak ambil. Saya kata ke orang pandai, tak apalah kalau betul kita mati ni, kita tak yakin macam ni, duit ni orang. Nampak? Tu kata Allah Ta'ala hantar orang tadi ni. Masa dia mari tak ada, kat tempat-tempat lain nak dapat kebajikan, ada. Itu Tuhan Maha Kaya. Tuhan Maha Kaya, kita kena doa dia. Sebab dia tak berhajat kepada sesuatu macam kita ni makhluk ini berhajat hanya kepada Allah sahaja. Baik tuan-tuan. Itu kerajaan. Kerajaan Allah, kerajaan selama-lama bagi Allah yang mempunyai, Allah lah yang mempunyai sembahyang. Tuan kepada sembahyang 5 waktu. Jadi kita kena ingat sembahyang 5 waktu ni ada Tuan dia, iaitu Allah. Jadi kita engkar itu dosa. Baik. Sikit lah nak masuk waktu ni. Dan ni waktu dia, waktu kita COVID pun tak ada cara mau kan.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Baik. Assalamu alayka tu lafaz ka tu dia panggil khitab. Assalamu alayka, sejahteralah di atas engkau. Kita nak cakap engkau ni orang duduk di depan kita. Ni Nabi duduk dalam tempat kuburan di Madinah. Tapi kita duduk baca tahiyat, Assalamu alayka, sejahteralah di atas engkau, seolah-olah Nabi berada di hadapan kita. Betul nak kata Assalamualaikum, seolah-olah Nabi berada di hadapan kita. Macam ayat bunyi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sejahtera atasmu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kita nak baca ya Rasulullah, sejahtera di atasmu ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau, yakni atasmu ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau, yakni benda-benda yang Nabi buat sampai tugas dia sebagai pesuruh. Apa dia yang sampaikan pesuruh Tuhan engkau, yakni Nabi mendatangkan hukum-hukum yang disuruh oleh Allah. Jadi pesuruh itu yang disuruh itu disampaikan, yakni Allah Ta'ala perintah Rasul Nabi tadi menyampaikan hukum hakam kepada umat manusia. Dan engkau nasihat bagi umat engkau, dan engkau itu sebagai nasihat bagi umat engkau. Makna contoh kepada umat, ikutan umat, nasihat Nabi lah. Kita boleh jadi elok, kita boleh jadi sempurna, orang Islam ni boleh jadi sempurna ni kerana mengikut nasihat Nabi, kerana mengikut sunnah Nabi. Kalau tak ada Nabi, tak tahu lah kita. Mungkinlah tak pakai seluar, pakai daun teras, atas kepala bubuk apa bulu burung kan. Boleh jadi. Lepas tu pula di kepala lutut burung, muka buat coreng-coreng. Sebab tak ada Islam. Kita jadi muda sebab apa kita tak buat tu? Kita orang yang mulia dengan sebab Islam. Islam tu datang dibawa oleh Nabi. Kita tengok sebab tu kita kena sebut dalam sembahyang kita, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini wajib kita kena sebut dalam sembahyang kita. Dan ridwan bagimu, yakni keredaan bagimu ya Rasulullah, wajib, dan berkat atasmu ya Rasulullah, dan atas ahlimu, yakni ahli keluargamu ya Allah, yakni bagi segala isi rumahmu. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi kita berhenti sekat itulah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sejahtera di atas kita. Siapa kita tu muslimin. Sejahtera di atas kita ataupun di atas kami, yakni kami muslimin wa ala ibadillahi sholihin. Kita berhenti sekat itu sebentar. Kita sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amisna bi mautis syuhada wa syurna fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.